TV KPM. Cantiknya hiasan ni. Lah, macam betul-betul pokok pula. Siap boleh buat pasu? Cantiknya. Macam kayu pokok betul. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu Zaharudin. Ya, boleh saya bantu? Tak ada. Ya. Ni saya kagum pula tengok hasil ni. Ingatkan tadi batang pokok. Rupanya hiasan siap boleh buat pasu bunga lagi, Cikgu. Ya, ini bukan batang pokok ni. Itulah tu. Macam manalah hasil nak buat ni ya? Oh, ini sebenarnya adalah campuran mortar dan besi yang dipanggil sebagai simen ferro. Oh, iya ke? Ya, ini pelajar-pelajar saya yang hasilkan ni. Wah, menarik ni, Cikgu. Ya. Tapi bagaimana cara nak buat ni? Oh, kalau kita nak dapat bagaimana kita nak membuat membina struktur ini, kita akan ketahui selepas ini. Okeylah, Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM anda bersama saya Hazrina Kasim. Pastinya kita bersama untuk slot Sukses SPM 2021. Ada sesuatu yang menarik yang akan kami kongsikan kepada murid-murid calon-calon SPM pada hari ini. Kita akan mengetahui tentang satu topik yang menarik dalam mata pelajaran lanskap dan nursery. Dan topik hari ini pastinya akan memberikan pelbagai ilmu bermanfaat dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Kita nak berkenalan lah dengan guru penyampai kita pada hari ini. Ini dia, saya alurkan kehadiran Cikgu Zaharudin Abdul Kadir, Ketua Panitia Lanskap dan Nursery Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut, Tanjung Sepat, Selangor. Apa khabar Cikgu Zaharudin? Alhamdulillah. Okey, Cikgu. Pastinya hari ini kita ada satu topik yang istimewa ingin kita kongsikan dengan calon-calon SPM kita. Apa topiknya hari ini, Cikgu? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita nak melaksanakan aktiviti pelangskapan di bawah modul 5 KSSM. Subjek barulah untuk tahun ini perbezaan. Baiklah. 2021. 2021. Topik yang dipilih pada hari ini adalah pelaksanaan aktiviti lanskap. Dan sebelum kita nak meneruskan pembelajaran kita, Cikgu, saya nak jemput Cikgu dulu. Seperti biasa, kita perlu menjaga SOP dan pastinya kita nak Cikgu kita sanitasikan tangan terlebih dahulu. Silakan. Ini juga salah satu SOP yang sentiasa kami lakukan sebagai rutin sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Dan anda di rumah juga perlu sentiasa mengingatkan diri untuk menjaga diri masing-masing, sentiasa mencuci tangan ataupun mensanitasi tangan, memakai pelitup muka jika anda ingin keluar rumah, dan pastikan ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter jika berdepan dengan mana-mana individu di tempat awam. Baiklah, dan pastinya untuk pembelajaran hari ini kami juga ingin sertakan sekali bersama dengan murid-murid juga dari sekolah cikgu ya. Ya, saya. Ini dia, kalau kita tengok tadi, wah, bukan main segap masing-masing ya. Saya nak perkenalkan kita hari ini bersama dengan murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut Tanjung Sepat, Selangor. Kita nak mula berkenalan dengan adik Syahrin Aini Fazi. Silakan kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Syahrin Aini Fazi bin Syarozad dari SMK Batu Laut. Saya tinggal di Kampung Endah. Saya pula dia. Gembira ya jumpa rakan-rakan. Okey. Baik, terima kasih Syahrin. Dan yang seterusnya kita bersama dengan adik Syafiq. Sila kenalkan diri adik Syafiq.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Syafiq Yusof Rozali Nahar. Saya tinggal di Kampung Endah dan bersekolah di SMK Batu Laut. Berjiran lah ni dengan Syahrin ya. Patutlah berjiran. saya senyum. Iya. Tapi cantik backgroundnya ya, berwarna merah gitu. Baik, seterusnya kita nak berkenalan dengan Nazim. Silakan Nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nazim bin Muhammad Mizan dari sekolah SMK Batu Laut dan tinggal di Kampung Endah. Semuanya dari Kampung Endah ya Cikgu Zaharudin. Baiklah, terima kasih adik Nazim. Kita ada seterusnya Iskandar. Sila kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Zulkarnain bin Usri. Saya tinggal di Kampung Endah dan bersekolah di SMK Batu Laut. Wah, semua tinggal sekampung. Senang ya untuk melakukan pembelajaran secara Google Meet. Yang seterusnya, silakan Rizky. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizky Adil Syam bin Tabi dari sekolah SMK Batu Laut. Terima kasih. Baik. Dan yang terakhir kita ada adik Abdul Baki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Abdul Baki Nasruddin bin Nasruddin, sekolah di Batu Laut, tinggal di Kampung Undang. Okey, terima kasih kepada keenam-enam murid-murid kita pada hari ini yang sudi dan juga bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan topik pelaksanaan aktiviti lanskap. Sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita, Cikgu, bolehlah kalau kita minta pandangan daripada beberapa orang murid mengenai topik ini. Boleh ya Cikgu? Boleh insyaAllah. Baik, saya dalam ke-6 ni, saya nak pilih yang pertamanya, yang awal-awal tadi dah senyum manis saja. Ini dia, kita nak bawakan pandangan daripada Syahrin. Silakan Syahrin. Assalamualaikum. Pandangan saya tentang tajuk pelaksanaan aktiviti landscape ni adalah saya dapat melakukan amali dan mempraktikkannya di rumah. Dan juga saya dapat meningkatkan keyakinan diri untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan landscape. Wow, bersemangat ya. Ada keyakinan diri ya. Bagus, itu yang kita mahukan. Yang seterusnya, saya rasalah Cikgu, saya nak pilih Nazim lah. Silakan Nazim, apa pula pandangan anda? Assalamualaikum. Bagi saya, landscape dapat membina keyakinan diri, dapat menyiapkan tubuh badan dengan melakukan aktiviti amali dan dapat bekerjasama dalam satu pasukan. Baik, itu dia tadi pandangan daripada Nazim. Paling saya suka dapat menyihatkan tubuh badan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan ya. Okey, bagus. Itu dia pandangan dua wakil murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut Tanjung Sepat Selangor. Pastinya ke-6 mereka dan juga murid-murid yang sedang menonton ketika ini sudah tak sabar untuk mengikuti sesi kelas kita pembelajaran pada hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini bersama dengan Cikgu Zaharudin untuk topik pelaksanaan aktiviti lanskap dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM.
Sukses SPM 2021 kembali lagi bersama dengan kami, pastinya untuk satu mata pelajaran ni yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan untuk calon-calon SPM yang mengambil kertas lanskap dan nursery. Dan topik hari ini yang dipilih oleh Cikgu Zaharudin menyentuh tentang pelaksanaan aktiviti lanskap. Sebelum tu nak tanya dengan murid-murid, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia boleh tunjuk thumbs up sikit tak? Okey. Semua dah bersedia Okey, terima kasih Cikgu Zaharudin. Kita nak teruskan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Okey. Terima kasih Ana. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk modul 5 bagi tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti perlanskapan ya. Jadi lebih dahulu sebagai pengenalan ya. Nama saya Zaharudin bin Abdul Kadir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut ya, pengalaman mengajar 29 tahun. Untuk subjek ini saja saya telah pun mengajar selama 17 tahun ya. Baik, telah saya nyatakan tadi ya, hari ini kita akan pergi ke tajuk modul 5 pelaksanaan aktiviti perlanskapan ya. Saya penuh yakin ya para pelajar telah pun ya mengetahui apa maksud lanskap dan perlanskapan ya. Kalau mungkin ada yang lupa ya, yang dimaksudkan lanskap itu ialah apa saja pemandangan ya di atas permukaan bumi, sama ada secara semula jadi ataupun binaan ya, termasuklah ya gunung ganang, sungai, batu dan tumbuhan ya. Seterusnya bila kita sebut pelangskapan ini adalah satu proses ya, dari mula ya hinggalah akhir untuk kita melakukan untuk membina satu landscape. Bermaksud daripada reka bentuk ya, persediaan tanah, kerja-kerja membina sehinggalah kerja-kerja menyiapkan projek tersebut ya. Jadi apakah yang perlu kita pelajari pada petang ini ya? Pada hari ini iaitu kita perlu menyediakan tapak pembinaan lanskap kejur. Kita pada modul 5.2 kita melakukan pembinaan lanskap kejur. Seterusnya penyediaan tapak lanskap lembut, pelaksanaan lanskap lembut dan perbelanjaan kos pembinaan lanskap ya. Kalau pelajar dapati ya 5.1 dengan 5.4 ini hampir sama ya. Seterusnya kita terus kepada objektif kita iaitu penyediaan tapak pembinaan lanskap kejur. Okey. Jadi sebelum kita nak membuat satu binaan, kita hendaklah menyediakan tapaknya dulu. Ya? Okey. Kita akan dapati kita ada 3 langkah utama sebelum kita melakukan kerja-kerja pembinaan lanskap, iaitu kita perlu menyediakan tapak, iaitu kita membuat persepadanan kawasan, pembersihan tapak pembinaan, mengukur dan menanda tapak pembinaan ya. Apa dia yang dikatakan sepadan ya? Sepadan ini adalah batasan bermaksud di antara satu kawasan dengan kawasan yang lain ya. Kemudian ini bermaksud kalau kita nak membuat binaan satu tempat, jadi kita tak ada pergi ke kawasan orang. Bermaksud kita melakukan pembinaan di kawasan yang sepatutnya ya. Kemudian pembersihan tapak bermaksud tapak itu mestilah sesuai untuk kita lakukan pembinaan ya. Okey, kita terus pergi pada apa itu persempadanan ya. Sempadan ya. Kalau kita dapati ya dalam satu kawasan ya, kita perlu ada kawasan, kita mesti ada sempadan ya. Jadi kita perlu menanda kawasan kita ya, ataupun kawasan pembinaan yang hendak kita lakukan ya. Jadi kita memerlukan bahan untuk sebagai tanda sebagai sempadan di antara sepadan pembagi antara satu kawasan dengan kawasan yang lain ya. Macam negeri ya, negeri Selangor, negeri Perak, dia ada sempadan ya, dia ada sempadan. Jadi kebiasaannya Ina, kalau sempadan negeri orang dulu-dulu, apakah tanda yang kita
jadikan sebagai sempadan. Kalau dulu-dulu cikgu? Ya, pada asalnya. Oh. Adakah sungai cikgu? Ya. Kalau dulu-dulu asal kita nak dapatkan sempadan, kita akan melalui sungai. Sungai itu adalah sebagai garis sempadan di antara satu negeri dengan satu negeri. Sekarang ni bila kita lalu highway, kita dah ada signboard. Kita dah tahu ni dah masuk negeri Selangor, kita dah masuk negeri Perak dan sebagainya, ya. Tapi untuk pembinaan, kita gunakan pita keselamatan, pagar sementara ataupun penghadang berdinding, ya. Seterusnya pembersihan tapak. Kita lakukan kerja-kerja pembersihan tapak supaya struktur yang nak kita bina sesuai dan boleh digunakan, iaitu dengan cara kita membuang sisa-sisa tanaman, pokok, meratakan kawasan, ya. Kita juga melakukan kerja-kerja pembuangan sampah, ya, menambah kawasan pembinaan supaya tidak ditenggelami air, ya, serta meratakan keseluruhan tapak, ya. Seterusnya mengukur dan menanda tapak pembinaan, ya. Semua kerja-kerja ini kita mesti berpandu kepada lukisan reka bentuk, ya, supaya kita tidak tersasar daripada apa yang perlu kita lakukan, ya. Kerja-kerja mengukur dan menanda tapak pembinaan ini, kita menggunakan peralatan seperti pita ukur dan kayu penanda, ya. Ini lebih spesifik yang mana kawasan yang nak kita bina, kita telah ukur dan tandakan, ya. Okey, inilah bahan yang kita gunakan sebagai contoh untuk menentukan sempadan kawasan pembinaan. Kita menggunakan pita keselamatan, ya, dinding sementara ataupun penghadang dinding ataupun kayu penanda. Okey. Untuk alatan dan bahan, kerja-kerja pembersihan kita akan gunakan cangkul, skop, pencakar ataupun penyapu, ya. Kalau projek yang lebih besar, mungkin kita menggunakan jentera-jentera yang berat, ya, untuk kerja-kerja pembersihan. Kemudian untuk kerja mengukur dan menanda tapak pembinaan, biasanya kita akan menggunakan pita ukur, kayu penanda dan gandin kayu, ya. Di hadapan saya ni ada pita ukur, ya. Biasanya kalau kita guna pita ukur, dia ada saiz berapa panjang, ya, berapa panjang, ya. Yang ini yang saya gunakan ini 5 meter, ya. Ada yang 50 meter, 100 meter dan sebagainya. Baik, cikgu. Kita dah pun bersama dengan cikgu untuk kita fahamkan tentang penyediaan tapak ini yang memerlukan persempadanan, pembersihan tapak, mengukur dan menanda tapak dan juga alatan dan bahan penyediaan tapak. Ya, saya. Kita nak terus berehat sekejap, cikgu. InsyaAllah. Selepas ini kita akan sambung pembelajaran kita. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana selepas ini bersama kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami untuk sama-sama mengikuti mata pelajaran Lanskap dan Nursery untuk Sukses SPM 2021. Baik, seterusnya kita nak bersama kembali dengan Cikgu Zaharuddin untuk meneruskan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey. Terima kasih. Kita terus, ya, pada soalan, ya. Soalan untuk tajuk awal kita, persediaan tapak, ya. Jadi kalau kita nak menjawab soalan, kita naklah kena mengenal pasti, ya, panduan semasa menjawab soalan. Kita naklah membaca, menanda, faham, jawab dan semak, ya. Ini adalah 5 perkara yang perlu kita ikuti, urutan ini, ya. Yang kita perlu baca stimulus, arahan, tugasan dan kita mengetahui jumlah skor, ya. Untuk kesemua perkara-perkara ini kita naklah tanda stimulus, faham dan jawab, barulah kita akan betul-betul menjawab soalan yang ditanyai. Okey? Okey, sekarang kita lihat soalan yang pertama, ya. Ini bentuk soalan yang mungkin kita temui di dalam kertas SPM, ya. Kemungkinan, ya. Jadi calon memberi jawapan. Kalau kita tengok kertas ada soalan garis kosong ini, calon memberi jawapan, ya. Ya. Jadi saya bacakan soalan ni, ya. Sebelum memulakan projek pelanskapan, kontraktor Lanskap perlu melakukan kerja awalan, ya. Ini adalah kenyataan berkaitan dengan stimulus, ya. Dia merangsang kita, dia memanggil kita, ya.
Kemudian nyatakan 3 kerja awalan tersebut. Ini soalannya, ya. Jadi saya rasa kita boleh berbincang dengan pelajar, apakah jawapannya. Baik, kita ada 6 murid secara dalam talian hari ini. Antara 6 ini, siapa yang nak jawab dulu? Boleh angkat tangan? Kalau tak ada, saya panggil saja nama, ya. Siapa nak menjawab dulu? Cuba. Siapa? Okey, kita ada Syafiq. Nampak Syafiq di situ? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus jawab. Ya, terus jawab. Yang pertama menanda sempadan, dan yang kedua membersihkan kawasan, dan yang ketiga mengukur dan menanda tapak pembinaan. Okey, ya, betul. Ya. Bijak sekali aja. Dah tahu persepadanan, membersihkan tapak dan mengukur dan menanda tapak pembinaan. Ini adalah 3 yang ditanya, 3 mesti dijawab, dan ini adalah soalan yang macam struktur terhad, ya. Okey. Seterusnya soalan yang kedua, ya. Soalan ini calon memilih jawapan 1:1. Apa yang dimaksudkan calon memilih jawapan? Ya. Jadi dalam rangsangan ini rangsangan, ya. Calon memilih pilihan jawapan dan dibawa pilih satu ke dalam ruang jawapan. Ya. Bermaksud tak boleh satu jawapan di sini kepada 2 ruang jawapan. Okey, kita tengok soalan. Jadual menunjukkan alatan yang digunakan semasa kerja penyediaan tapak. Persediaan tapak. Ini adalah arahan. Disuruh rujuk. Arahan. Okey. Apakah tugasannya? Tugasannya pilih dan padan alatan dengan fungsi, ya, yang betul pada ruang jawapan, ya. Jadi calon tu yang saya kata kita perlu garis, kita perlu baca, kita perlu faham supaya kita tidak tersalah maksud. Okey. Jadi yang ini fungsinya menentukan jarak suatu kawasan, mengetuk bahan yang dibuat daripada kayu, mengumpul dan membersihkan sampah dan rumpai, memindah bahan atau peralatan dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Kali ini soalan ni siapa nak menjawab pula? Baik. Tadi Syafiq dah menjawab, ada 5 lagi yang menanti. Siapa agaknya yang bertuah nak jawab ni? Syarin boleh, Syarin? 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 Nama dipanggil tu. Silakan. Saya jawab. Menentukan jarak untuk sesuatu kawasan. Jawapan dia pita ukur. Ya. Kita akan guna pita ukur, betul. Mengetuk bahan yang diperbuat daripada kayu, jawapan dia ganding kayu. Ya, kita gunakan ganding kayu untuk mengetuk bahan-bahan yang dibuat daripada kayu, gunakan ganding kayu. Ya, seterusnya mengumpul dan membersihkan sampah. Pencakai tu, pakai pencakar. Kita guna pencakar dan akhir sekali tentulah kereta sorong. Ya. Kereta sorong. Betul, Syarin, terima kasih. Ya, itu bentuk-bentuk soalan yang kita akan temui dalam kertas pemetaan SPM untuk bahagian A. Baik. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita melakukan aktiviti, ya. Aktiviti persempadanan, ya. Biasanya langkah 1, langkah 2 ni biasanya sama untuk kebanyakan aktiviti persediaan tapak, ya. Kemudian kita menentukan kawasan, menentukan kedudukan sempadan, mencari titik punca batu sempadan, ya, menanda dengan pita keselamatan ataupun dinding sementara, ya. Inilah kerja-kerjanya yang biasa kita lihat, ya. Seterusnya melaksanakan aktiviti pembersihan tapak, ya. Apapun kita mesti menyediakan alat membersihkan tapak, ya, mengumpul dan memindahkan membuang bahan, ya, sampah, rumpai, tunggul serta reputan, ya. Itulah kerja-kerja yang biasa kita gunakan. Kemudian kita meratakan kawasan dan mengasingkan serta memindahkan bahan buangan di tapak pembuangan sampah, ya, ataupun pelupusan sampah, ya. Kemudian melaksanakan aktiviti mengukur dan menanda tapak, ya. Ini lebih spesifik di mana tempat kita nak membina struktur berkenaan, ya. Masih lagi menyediakan alat, menentukan kedudukan, mencari titik punca,
mengukur tapak berdasarkan pelan pembinaan. Seterusnya, menanda dan tapak berdasarkan ukuran pada pelan pembinaan. Okey. Terlihat kalau kita nak membina, kita mesti menggunakan bahan dan alatan. Kita menggunakan kedua-duanya. Kita lihat dulu penggunaan bahan. Biasanya kalau kita nak buat binaan, kita gunakan dua jenis bahan saja, iaitu keluaran kilang ataupun semula jadi. Okey. Tip yang saya nak bagi ialah kalau kita guna bahan itu bahan keluaran kilang, bermaksud dia telah berubah bentuk. Dia telah berubah bentuk. Bukan dalam keadaan asal. Itu maksudnya. Itu keluaran kilang. Kalau kita nak pasti mudah. Okey. Kalau semula jadi bermaksud dia memang dalam keadaan semula jadi ataupun ada sedikit modifikasi. Modifikasi. Kita lihat bahan keluaran kilang. Contohnya besi tertulang, besi C-channel, simen, Portland, pewarna ataupun batu bata. Aina, ini besi C-channel. Ya, cikgu, betul. Kenapa dipanggil C-channel? Kerana bentuknya seperti huruf C, cikgu. C. Ya. Betul. Kalau L, kita panggil apa? L. L. Kalau bentuk L, kita panggil L lah. Bentuk channel. L. Baik. Okey. Baik. Kalau bentuk O, kita panggil apa? O. Besi O. Besi ya. Kalau bentuknya O, lepasnya bulat. Kita panggil pipe lah, cikgu. Kita panggil pipe. Kita kena panggil pipe. Okey? Baik. Okey, kalau semula jadi, kebiasaannya bahan itu berada dalam keadaan bentuk asal. Kita boleh dapatkan di kedai-kedai menjual bahan-bahan binaan lah. Pasir contohnya, ada pasir halus, ada pasir kasar, batu kerikil, jenis-jenis papan, papan berbeza, serta batu sungai. Okey, kita pergi pada soalan berkaitan dengan bahan. Kita pergi soalan berkaitan dengan bahan. Dia masih lagi calon memilih jawapan pada 1 kepada pelbagai. Tadi 1 kepada 1. Ini 1 kepada pelbagai. Kita boleh ambil ni satu jawapan di sini, kita boleh letak mungkin 2 tempat. Itu maksud dia. Faham? Okey ya. Jadi jadual menunjukkan jenis bahan membina laskat kejur 1 semula jadi kilang. Keluaran kilang. Jadi pilih dan padan jenis bahan itu dengan bahan yang betul pada ruang jawapan. Ingat apa yang cikgu cakap tadi. Ada 2 keadaan. Satu dalam keadaan asal, satu lagi dalam keadaan telah dimodifikasi. Okey. Kalau kita tengok ini bahan ni, adakah bentuk asal? Okey. Kali ini siapa pula nak menjawab? Okey, kita buka peluang kepada yang belum menjawab lagi. Nazim mungkin? Nazim. Ya, Nazim. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawapan yang satu tu keluaran kilang, yang nombor 2 tu semula jadi, dengan yang ketiga tu semula jadi. Ya, betul. Tepat sekali Nazim. Tahniah. Okey, seterusnya dilihat soalan yang kedua. Selalu memberi jawapan mengikut urutan. Gambar foto di bawah menunjukkan sebagai langkah kerja persempadan kawasan. Berdasarkan gambar foto, tuliskan langkah kerja tersebut mengikut urutan yang betul. Ini kerja persempadanan. Okey? Soalan ni agak sukar sikitlah Walaupun bahagian A mudah tapi arahnya agak tinggi. Okey? Kali ini siapa nak menjawab? Baik. Yang masih belum jawab kita ada Baki, Iskandar dan juga Rizky. Siapa 3 ni yang bertuah? Iskandar mungkin dah senyum-senyum tu. Silakan. Baca selesai. Langkah pertama, langkah yang ketiga, kita kena menyediakan peralatan dan bahan. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua, mengamalkan langkah keselamatan. Langkah keselamatan. Ya, langkah yang ketiga. Langkah ketiga, membaca pelan reka bentuk landscape. Ya, kita perlu mengetahui pelan reka bentuk landscape. Yang keempat, kita perlu mencari batu sempadan kawasan. Ya, kita perlu mencari batu sempadan. Kemudian Kemudian mengukur kawasan pembinaan.
Kita mengukur kawasan pembinaan. Seterusnya, Kemudian kita kena menanda kawasan pembinaan. ya, menanda kawasan pembinaan, dan akhir sekali kita memasang pita keselamatan. Pita keselamatan. Okey, tahniah. Ini soalan sukan ni pun Terima boleh kasih, jawab. Iskandar. Ya. Hebat. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita melihat struktur binaan Laskar Kejur. Okey. Tadi kita dah tahu apa ni bahan, ya. Bagaimana kita nak menyediakan. Sekarang kita lihat fungsi struktur binaan. Ya. Ada 10 fungsi, ya, sebagai mertu canda, sebagai daya penarik, ya, sebagai meninggikan nilai estetika, ya, sebagai keselesaan, ya. Banyak lagi, ya, pencahayaan, memberi maklumat, sebagai penahan hakisan, kemudian sebagai saluran pengaliran air hujan, ya, di antara fungsi struktur ini, ya. Kemudian struktur ini boleh dibuat daripada bahan-bahan apa? Sama ada simen, pasir, batu ataupun batu bata dicampur, ya, menjadi binaan, ataupun kita gunakan besi, ataupun kita gunakan simen ferro. Ini menjadi struktur simen ferro. Okey. Kemudian kayu, gentian kaca, ya, dan berbagai-bagai lagi sebenarnya, ya, bahan-bahan yang kita gunakan. Okey. Kita kenalkan dengan struktur-struktur ni. Contohnya yang pertama, bagai konkrit, ya. Sebagai sepadan boleh, sebagai keselamatan boleh, fungsi. Arca sebagai mercu tanda, ya. Ada daripada binaan simen ferro, ya, daripada buat tong sampah, ya, sebagai bekas tanaman, sebagai set kerusi, ya, sebagai set perabot, ya, perabot taman, ya. Kita juga ada papan tanda, kotak tanaman, ya. Kita ada kerb jalan dan batu injak. Ya, ini semua berfungsi ni. Ya. Ini dataran yang selalu kita jumpa di tempat kita senam di taman-taman, ya. Kita juga ada pintu gerbang ataupun tiang. Apabila kita masuk kampung ataupun satu-satu kawasan, kita akan jumpa ini, selamat datang dan sebagainya, ya. Okey, seterusnya kita ada pancuran air untuk menyejukkan suhu, rendahkan suhu. Di samping dia memberi satu pemandangan yang cantik, ya. Lampu taman. Ini pondok dan wakaf ni selalu kita gunakan di taman-taman, ya. Okey, kita terus kepada soalan. Kita belajar sikit, kita tanya. Kita belajar sikit, kita tanya. Okey, kali ni yang belum jawab siapa, ya? Kita pilih Rizky lah. Rizky, handsome boy. Silakan. Salam. Okey. Jadual menunjukkan fungsi struktur binaan Laskar Kejur. Jadi, apakah fungsi binaan ini? Ya, pilih dan padankan fungsi dengan struktur yang betul dalam ruang jawapan. Yang pertama, mercu tanda. Okey, ya, mercu tanda. Yang kedua, nampak macam padang. Ya, sempadan. Nombor 2, ulang balik. Okey, untuk ruangan. Ruangan, ya. Dan ketiga? Yang ketiga, sempadan. Sempadan, ya. Pagar, pagar batu-bata. Sebenarnya jadual menunjukkan struktur binaan Laskar Kejur. Ini struktur. Tadi tanya fungsi. Kan? Namakan struktur tersebut yang betul pada ruang jawapan. Ya, kali ini siapa nak menjawab? Kali ini kita bagi peluang Baki. Baki. Ya, Baki. Daripada Kampung Kundang. Silakan. Assalamualaikum, Cikgu. Ya, Assalamualaikum. Yang pertama arca, yang kedua wakaf pondok, yang ketiga papan tanda. Ya, betul semua, ya. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang kita boleh lihat, ya, di bahagian A kertas SPM, ya, yang mana calon memberi jawapan mudah, ya. Seterusnya, pembinaan Laskar Kejur kita akan menggunakan peralatan bagaimana yang murid lihat, ya. Sini ada tukul. Okey. Ya, kita juga ada mesin, ya. Sekarang ni kita gunakan mesin yang mudah, ya. Mudah alih namanya, ya. Kemudian kita lihat ni, kita juga ada gergaji mini berantai sekarang pun ada, ya, untuk kerja-kerja pembinaan, ya. Untuk kerja-kerja pembinaan. Okey. Jadi bila kita nak membina, dah siap kita melakukan kemasan, ya. Kemasan ada dua, simen ataupun cat yang kita belajar. Sebenarnya banyak lagi kemasan, tetapi untuk silibus tingkatan 5 ini kita belajar simen dan kemasan cat, ya. Ya.
Fungsinya menambah keindahan dan nilai, memanjangkan jangka hayat, meningkatkan nilai penggunaan dan nilai harga. Ya. Kemasan simen lantai, kemasan simen berwarna, kemasan simen ya, batu sungai ataupun batu pebble. Ya. Kalau kemasan cat, ya, kita boleh gunakan sama ada cat konkrit. Ya, cat konkrit terbagi kedua-dua, kemasan luar, kemasan dalam, kemasan pengilat. Ya. Bila kita menggunakan cat, peringatan kepada semua pelajar, ya, semua murid, kita mesti tahu dia punya bahan asas dia. Kemudian kita tahu pencairnya apa, kemudian bagaimana kita nak menggunakan kemasan cat tersebut. Ya. Kalau kita gagal mengetahui bahan ini, maka kita akan salah bagaimana kita nak melakukan kemasan tersebut. Ya. Okey, kemudian ada cat kayu, cat mural, cat binaan besi. Ya. Kalau kita lihat ada perbezaan dari segi bahan, ya, bahan pencair dan kaedah. Okey. Seterusnya membina struktur binaan batu dan simen, ya, ataupun mortar. Ya. Biasanya kita menggunakan peralatan dan bahan membaca, memahami kertas. Kita baca lukisan tu, kita faham apa bagaimana kita nak bina. Kemudian menyusun, mengikat bata dengan bacuan mortar, menguji, menentukan kedudukan bata lurus, ya, dan rata. Kemudian kita ulang balik step kelima, langkah kelima, ulang sampailah siap, akhir sekali baru kita melakukan kemasan. Ya. Okay, sebenarnya pelajar-pelajar akan lakukan amali ini di sekolah, ya, sama-sama dengan guru. Ya. Baik. Kemudian membina struktur binaan kayu. Ya. Masih lagi, akhir sekali kita akan membaca dan memahami lukisan kerja supaya apa yang kita buat bersamaan dengan kehendak pengguna. Ya, apa tujuan kita bina. Okey, kemudian mengukur dan menanda kayu mengikut lukisan, memotong kayu, membina dan memasang tanggam. Yang dikatakan tanggam ialah tempat pertemuan kayu ni, kita namakan dia tanggam. Okey. Ya. Kemudian menguji, kemudian akhir sekali kita melakukan kemasan, dan ini adalah projek yang paling popular, ya, bagi mata pelajar-pelajar MPV, ya, di Malaysia, di seluruh Malaysia, iaitu projek simen Vero, ya, di sini. Contohnya ini adalah simen Vero, ya, membaca dan memahami lukisan. Yang ketiga, depan 1 2 3 ni kebiasaannya sama. Ya. Kemudian mengukur, menanda, membentuk kerangka mengikut saiz, membancuh mortar, melepa kali pertama dan kedua, melorek mortar seperti kulit kayu, dan akhir sekali menyapu ataupun menyembur kemasan pada struktur binaan. Ya. Jadi calon-calon kalau jawab SPM, jangan kita asingkan mengukur, menanda, memotong ni. 5 mengukur, 6 sama tak payah. Kita sebut satu ayat, ya, kerana itu adalah satu kerja saja. Okey? Baik. Okey, kita pergi kepada soalan, iaitu calon memberi jawapan, ya. Soalannya, kemasan adalah kerja akhir pembinaan lanskap kerja. Nyatakan 2 kerja kemasan tersebut. Ini soalan ni mudah. Soalan ni sangat mudah, ya. Cuma ada 2 saja kemasannya. Yang masih belum jawab, Yusof rasanya. Siapa? Yusof yang belum jawab. Silakan. Silakan. Muhammad Syafiq. Memberi jawapan. Waalaikumsalam. 2 jenis jawapannya kemasan tersebut. Kemasan simen dan kemasan cat. Betul. Yang kita pelajari cuma 2 saja, ya, kemasan simen dan kemasan cat. Tahniah. Okey, seterusnya jadual di bawah adalah penyertaan langkah kerja membina kerusi kayu yang tidak mengikut urutan. Ya. Calon diketahui menyusun urutan. Ya. Kalau calon baca soalan ni, calon hendaklah, ya, garis, ya, sepatutnya garis sebagai pemula, ya, sebab yang depan ini semua adalah kata perbuatan, ya, membaca, melakukan kemasan, membina, mengukur. Jadi mudah kita nak menyusun. Ya, okey. Ya, jadual di bawah adalah penyertaan langkah kerja membina kerusi kayu yang tidak mengikut urutan, ya. Kemudian kita baca penyertaan langkah kerja. Berdasarkan penyertaan langkah kerja membina kerusi kayu itu, susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis
A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Okey? Siapa nak menjawab? Baik, kita buka kepada siapa yang nak menjawab. Syarin, jawab Syarin. Angkat tangan pun, silakan. Okey. Jawapannya A, D, C, B, cikgu. Terus dapat jawapan A, iaitu membaca dan memahami lukisan. Langkah kedua, mengukur dan menanda, dan terusnya meminda dan memasak tanggam, dan akhir sekali kita melakukan kemasan pada struktur binaan. Okey, soalan yang ketiga, ya, calon memilih jawapan salah ataupun betul. Ya, berikut adalah pernyataan kerja membina struktur laskar kejur. Tanda betul bagi pernyataan kerja membina laskar kejur yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan. Okey. Yang pertama kerjanya menyukat pasir dahulu sebelum kita menapis. Betul ke salah? Betul ke salah? Baki? Salah. Salah, cikgu. Okey, salah. Kita tapis dulu baru sukat. Okey. Seterusnya, menguji susunan bata dengan menggunakan alat penimbang air. Okey, betul ke salah? Betul, cikgu. Betul. Okey. Membancuh cat dinding simen luar dengan pelarut tina. Saya dah cakap tadi, kita mesti tahu bahan dia. Baru kita tahu apa jawapannya ini. Okey, apa jawapannya ni? Betul ke salah? Salah, cikgu. Salah. Sebenarnya kita menggunakan air sebagai pencairnya, ya. Baik, cikgu. Ya. Kita dah buat beberapa soalan contoh bersama dengan murid-murid. Kita nak berehat sekali lagi. Selepas ini kembali semula bersama kami dalam Sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran Lanskap dan Nursery. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami dalam Sukses SPM 2021. Untuk topik hari ini, kita memberi fokus terhadap pelaksanaan aktiviti Lanskap. Cikgu Zahrudin, kita teruskan kelas kita. Okey, kali ini kita nak menyediakan tapak Lanskap lembut. Ya, jadi kita dah selesaikan tadi bagaimana kita nak membina Lanskap kejung. Ya, kali ini kita melihat Lanskap lembut. Kita boleh mengenal pasti tapak penanaman sama ada di atas batas, kotak tanaman ataupun lubang penanaman. Okey. Jadi kita menggunakan alat-alat, jadi alat tangan dan alat mesin, dan kita menggunakan bahan ya yang biasa kita lihat di bengkel ataupun ada dijual di kedai-kedai. Okey. Seterusnya kita lihat melaksanakan aktiviti membina batas tapak pembinaan ya. Kita kena ingat kita dah lakukan 3 langkah awal. Sepadanan, membersih kawasan dan menanda tapak. Seterusnya kita melakukan kerja-kerja membina batas. Ya. Dia ada 6 langkah dari segi penyediaan alat sehinggalah mengasing bahan yang tidak diperlukan serta meratakan batas. Ya. Seterusnya kita melaksanakan aktiviti penyediaan medium. Ya. Medium ada 2 jenis bancuhan, 321 ataupun 732. Bancuhan nisbah dia tanah, lum, organik dan pasir dicampur dalam keadaan 2 keadaan nisbahnya ya. Seterusnya bila kita nak menanam pokok ya, daripada mana kita ambil? Daripada nursery. Tempat pokok dihasilkan. Kan? Jadi kita memerlukan memikirkan 3 perkara ini, iaitu pengangkutan, masa pengantaran dan menyusun serta pengurusan risiko sebelum kita pergi ke tapak pelaksanaan Lanskap lembut. Ya. Jadi seterusnya melaksanakan aktiviti penanaman pokok utama seperti pokok palma dan pokok renek. Ya. Beza kedua-dua ini, pokok ini kita lihat daripada lubang penanaman saja. Ya. Kalau pokok utama ataupun pokok palma
ya, kita menggunakan saiz 1 meter, darab 1 meter, darab 1 meter. Ya. Kalau pokok renek 0.3 meter, 0.3 meter, 0.3 meter. Bermaksud lebar, dalam, ya. Dan panjang. Okey, seterusnya kalau kita melakukan aktiviti penanaman rumput turf. Ya. Menanam rumput turf ni kita ada beberapa kaedah penanaman. Ya, salah satu yang saya pilih di sini kaedah sodding, ya. Di mana kita boleh menanam secara kepingan rumput sama ada 100%. 100% ni maksudnya kalau kita nak tanam di satu kawasan ini, kita letak 100% penuh dengan rumput. Baik. Ataupun kaedah 50%. Maksudnya kita ada jarak di antara kepingan-kepingan rumput tersebut. Ya, jadi di antara jarak-jarak tersebut kita isikan dengan pasir sebelum kita gelik ataupun kita padatkan dengan cangkul. Okey. Okey. Seterusnya kalau kita menanam pokok teduhan ataupun pokok utama, kita perlu memasang pancang supaya pokok tumbuh tegak, tidak tumbang, pokok tumbuh dengan secara semula jadi dan menggalak pertumbuhan akar yang baru. Ya. Ada 3 kaedah, ya, rubber hose going ataupun wayar keluli ataupun pancang kayu. Seterusnya kita melakukan aktiviti sungkupan. Ini adalah kerja-kerja akhir lah ni. Kita dah menanam, ya, kita letak sungkupan. Ya, kita beri tuduhan pada tanah supaya tanah itu lembap, supaya rumput lambat naik, ya, lambat tumbuh, ya. Jadi kalau kita menyiram pun tanah-tanah yang baru ini tidak terkeluar. Di antara kebaikan kita memasang sungkupan, ya. Sungkupan yang ini contohnya kat sini daripada sabut kelapa. Okay. Ya, sabut kelapa. Ya, kita boleh menggunakan bahan-bahan yang lain, ya. Contohnya plastik, ya, silversine. Okey, terus pada soalan, iaitu kerja memasang pancang pada pokok selalu dilakukan semasa menanam pokok palma. Nyatakan 2 tujuan. Okey. Siapa nak menjawab kali ni? Okey, Nazim dah angkat tangan dah, cikgu. Nazim. Okey, sila Nazim. Silakan. Oh, lama tak cakap, ya. Yang pertama, pokok tidak tumbang dengan pokok tumbuh tegak. Okey, ni di antaranya. Sebenarnya banyak lagi kan. Jadi sebenarnya kita ada 4 lagi 2 lagi jawapan. Ini maksudnya struktur terbuka, kan struktur terhad. Kita ada 4 jawapan. Okey, seterusnya calon memilih jawapan 1 kepada 1, ya. Berikut penyertaan langkah mengendalikan penjagaan tumbuh semasa transit, ya, nak pindah pokok daripada nursery kepada lubang penanaman. Okey. Siapa nak menjawab kali ni? Cikgu. Ya. Kalau saya nak jawab boleh? Boleh? Okey. Boleh cuba. Okey, yang pertama, meletak pokok menegak ataupun mendatar di atas lori. Kita sebut sebagai apa? Penyusunan dan pengurangan risiko, cikgu. Ya. Meletak menegak ataupun mendatar. Okey, menghantar pokok menggunakan lori atau trailer tertutup. Pengangkutan. Pengangkutan. Betul. Saya yakin. Betul. Okey, menghantar pokok pada waktu malam dengan lori bermaksud tentulah yang belum diambil. Dah pastinya masa penghantaran. Masa penghantaran. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya jadual di bawah menunjukkan penyertaan aktiviti menanam rumput turf yang tidak mengikut urutan. Tidak mengikut urutan, kita nak 3 kerja awal saja. Okey, 3 kerja awal saja untuk menanam rumput turf. Dia bagi 5, dia nak 3 kerja awal saja. Okey, siapa boleh jawab? Siapa nak mencuba menjawab? Kita dengan pantasnya Syahrin, silakan. Yang pertama, membuat persempadanan kawasan. Yang kedua, mengukur dan menanda tapak. Yang ketiga, menggembur dan meratakan kawasan. Ya, alhamdulillah. Betul, ya. Jadi kita ambil 3 yang pertama. Betul semua. Tahniah. Okey, seterusnya pengiraan kos, ya. Pengiraan kos kepentingan menentukan anggaran perbelanjaan. Merancang dan mengawal perbelanjaan. Meramal keuntungan untuk mengelak daripada kerugian, ya. Pengiraan kos melibatkan 3 kos, iaitu kos upah, kos bahan dan kos sampingan, ya. Okey. Jadi kita perlu buat jadual, ya. Kemudian kos bahan kita nyatakan. Ada kos bahan laskap kejur, laskap lembut ataupun lain-lain. Kos bahan ni bermaksud bahan itu digunakan secara langsung untuk menghasilkan produk, ya. Sama ada struktur ataupun pokok, ya. Kita nyatakan kuantiti, kita dapatkan harga, kita darabkan. Okey, kita darabkan, ya. Seterusnya kos upah, ya. Penyediaan lubang,
dan gaji pekerja. Ya, kita harapkan juga dapat jawapan ya, saya telah tandakan. Okey. Kita ada kos sampingan seperti sewa kedai, bil telefon dan sebagainya. Kita dapatkan jumlahnya dan keseluruhan jumlah ini ya, yang saya tanda bulat tadi kita pindahkan dan kita campurkan, maka kita akan mendapat kos keseluruhan ya. Okey. Okey, baik. Jadi kita lihat formula pengiraan kos ya, kos bahan. Kita campurkan semua kos sampingan. Kita dapatkan kos utility, kos kenderaan, sewa, ya, kos upah, gaji pekerja, ya, kos mengorek lubang penanaman dan kita campurkan semua, kita dapat kos pengeluaran keseluruhan. Okey? Seterusnya, inilah bentuk soalan bahagian B, ya. Kita gabungkan semua sekali, jadi pengiraan kos hinggalah membuat produk, ya. Raja di bawah menunjukkan struktur langkah kerja yang baru disiapkan. Cadangkan 2 bahan, nyatakan 3 kos, nyatakan 3 langkah kerja untuk menghasilkan lanskap, ya. Jadi 2 bahan utama sebenarnya banyak bahan. Kita minta 2 saja, ya. Contohnya kita bagi simen atau pasir, kita boleh namakan dawai ataupun cat. Ya, biasa ini kita gunakan. Kemudian 3 kos yang terlibat ada 3 saja, iaitu kos bahan mentah, kos upah dan kos sampingan. Okey. Untuk nyatakan 5 langkah kerja, ini adalah soalan bonus. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab boleh? Ada sesiapa nak jawab? Kalau tak, cikgu boleh sebut je nama. Okey, Iskandar. Iskandar. Silakan. Nyatakan 5 langkah kerja. Okey, Mike. Tak dengar suara Iskandar. Lupa. Okay. Nyatakan 5 langkah kerja. 5 langkah kerja. Sediakan alatan dan bahan seperti mengukur, menanda. Okey. Seterusnya, memotong dan membentuk kerangka. Okey, yang ketiga. Langkah ketiga. Yang ketiga, membancuh mortar. Membancuh mortar. Ya, membancuh mortar dan melepas mortar. Okey. Kemudian yang keempat. Kita melorek. Kita melorek seperti bentuk kayu. Dan akhir sekali kita melakukan kemasan. Kemasan ini adalah 5 langkah. 5 langkah untuk kerja-kerja melakukan membina projek Simen Perak ini. Okey? Baik. Jadi kesimpulannya ialah keseluruhan pembelajaran kita yang mudah kita ambil, tajuk-tajuk penting tadi, perkara-perkara penting yang saya telah nyatakan tadi, melaksanakan aktiviti pelanskapan, kita perlu menyediakan tapak pembinaan sama ada lanskap kejur ataupun lanskap lembut, seterusnya kita menggunakan alat-alatan, alatan sama ada alatan tangan ataupun mesin, dan kita menggunakan bahan-bahan. Seterusnya kita melakukan kerja-kerja persempadanan, kerja-kerja pembersihan tapak, kerja-kerja mengukur dan menanda tapak. Untuk ini bagi kedua-dua kerja pembinaan sama ada lanskap kejur ataupun lanskap lembut. Di mana lanskap kejur kita ada berbagai struktur seperti arca, pintu gerbang dan sebagainya. Baik. Lanskap lembut kita sama ada kita tanam di atas tanah, ataupun atas batas ataupun dalam kotak penanaman, dan akhir sekali kita mesti mengetahui kos untuk keseluruhan pembinaan pelaksanaan lanskap ini. Jadi itulah kesimpulan yang saya boleh kita kongsi pada petang ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya beri ini memberi manfaat, dapat membantu. Mana-mana ada kekurangan boleh tanya kepada guru-guru di sekolah supaya penerangan yang lebih lengkap dan detail boleh pelajar dapati. Baik. Sekian daripada saya.
Terima kasih Cikgu Zaharuddin untuk pembelajaran hari ini. Saya kira cukup lengkap berkenaan dengan topik kita pelaksanaan aktiviti Lanskap. Dan terima kasih juga untuk kesemua murid-murid hari ini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut Tanjung Sepat Selangor di atas kerjasama dan juga respon yang sangat baik yang diberikan untuk 1 jam dalam sukses SPM 2021. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua yang menonton pada hari ini. Saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi dalam sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye adik-adik. Didik TV KPM